أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kurnia kepada kita segala nikmat dan rahmat, dan Allah subhanahu wa ta'ala bagi pada kita iman dan Islam, untuk bagi kita tu berjaya di dunia dan pula di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hei segala mereka yang beriman, ataupun wahai segala orang yang beriman mereka itu. Maka ulama mufassirun dia takdir ataupun dia tafsir dengan ta'amanu ai imanan kamilah, yakni orang-orang yang beriman mereka itu, yakni orang-orang yang percaya mereka itu ke Allah. Yakni amanu tu ulama mufassirun yang mentafsir oleh mereka kata imanan kamilan, yakni sebagai beriman yang sempurna. Makna kata Allah Ta'ala ta ya ayyuhallazina amanu, Tuhan seru dan Tuhan panggil, dan Tuhan seru dan panggil dan khitab kepada orang-orang yang beriman, yakni orang yang beriman dengan sempurna, yakni sempurna tetangga ia beriman, ia percaya dengan Allah, ia percaya dengan malaikat, dia percaya dengan kitab Allah, dan dia percaya dengan Rasul, percaya hari akhirat, dan percaya dengan qada dan qada Allah. Maka orang itu dikatakan iman dia tu sempurnanya. Kemudian Allah Ta'ala seru dan Allah Ta'ala panggil bagi orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Allah Ta'ala seru dan Allah Ta'ala panggil kata ista'inu fi amal tu. Bagi orang ngaji tahu ista'inu, minta tolong oleh kamu, yakni hendak minta tolong oleh kamu, hendak minta bantuan oleh kamu. Di mana minta tolong daripada ista'ana yasta'inu, isti'anah sebagai kita kata di dalam Fatihah kita lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelimah tu lah tu, tapi hak tu fi'il mudhari', hak ni ista'inu fi amma. Daripada madinya ista'ana yasta'inu isti'ana, fi amamnya ista'inu. Hal ni Allah Ta'ala khitab kepada orang-orang yang beriman dengan Allah, yakni Allah Ta'ala wajib bagi orang-orang beriman dengan minta tolong dengan sabar. Minta tolong oleh kamu, yakni minta bantuan oleh kamu dengan sabar, yakni dengan kita sabar. Apa takrif sabar ibu bapa? Yang ulama mendatangkan satu pengenalan di atas sabar. Apa sabar? Ai wa huwa habsun nafsi, yakni kita tahan diri kita. Misalnya diri kita nak marah, kita tak marah.
Diri kita nak murih, kita tak murih. Diri kita nak kata kat orang, kita tak kata kat orang. Diri kita nak mengupak kat orang, kita tak mengupak. Itu makna sabar. Habsun nafsi, yakni mempertahan oleh kita akan diri kita daripada berlaku ukara yang tak sepatut. Misalnya kita tak semaya, kita sabar kacau semaya. Kita tak puasa, kita sabar kacau puasa. Kita nak kata kat orang, kita sabar tak kata, tu makna as-sabru. Kemudian Allah Taala khitab kepada orang-orang beriman, suruh minta tolong dengan persabaran. Kemudian sabar wassalah, dan pula minta tolong dengan sabar atas taat. Ayat ni sabar di atas taat. Mana kita saat ni tak Allah wasamalah nak bangun semaya, sabarlah kita, oklah kita, kacailah kita bangun buat taat yang ni semaya. Malah weh nak bangun tahajud, kacai bangun. Mana tu kita sabar atas taat dan bala, dan sabar atas bala. Ni maka sabar ni ya tubik tiga. Ibu bapa dengan molek nah. Tanah molek patu kilah buh dalam kain. Sabar ni hak Tuhan di sini, ista'inu bis-sabri was-salah. Tuhan kata minta tolong oleh kamu dengan kesabaran atas taat dan di atas maksiat. Kena sabar belaka ni. Dak nak taat malah kita, tapi kita kacek bangun gak semaya. Tak arak dia duduk demi basa-basa, bangun gak semaya sabar. Ni orang panggil sabar atas taat dan bala, yakni kita sabar atas bala. Bala kat mana? Bala misalnya anak kita sakit, masuk hospital jadi 6 tuan pok masalah. Air lipah jantung. Lepas tu masuk hospital saat ni tu bomo tak jamin kena masuk ICU. Maka kita pun sabarlah, tak kata pun doa dengan Allah, ya Allah sembuhlah nyakit anak umur ni, minta cepat sembuh ya Allah, minta muhilai ya Allah. Sabar. Makna kata sabar terbahagi 3. Yang pertama dia panggil as-sabru yang qasimu ila salasati aqsam. Sabar ni terbahagi kepada 3. Yang pertama as-sabru ala ta'ah, yakni kita sabar di atas taat. Ning salah satu daripada bahagian sabar. Sabar atas anak, sabar atas semaya, sabar atas puasa, sabar di atas berzikir, sabar di atas mengaji, sabar di atas belajar. Ni masuk dalam sabar atas taat. Pahala tak? Pahala. Buat semaya tu pahala suku. Kita sabar nak semaya tu pahala suku pula. Kan ni? Supaya kita terima duk bel, tak ada bel lagi. Kita sipai-sipai malah cekak tapi kacau. Dia nak bayar weh, mi asmaya mani po gitu gini, sipai pakai baju, mari sejik. Kita sabar tu, sipai nak mari semaya tu pahala dah. Lepas tu mari masuk dalam sejik, Allahu Akbar, tu pahala suku pula. Orang panggil sabar di atas taat, Allah Ta'ala bagikan pahala kepada kita. Lawankan diri kita, lawan diri taat kepada Allah lagi pula kita saat ni tu dah. Gawa? Kita saat ni tu nak nak taat. Dan yang kedua as-sabru alal maksiyah. 2 bahagia sabar tu 3. Yang pertama sabar di atas taat, seperti sabar atas baca Quran, sabar atas ngaji Quran, sabar di atas semaya. Yang 2 as-sabru alal maksiyah, sabar di atas mengijo maksiat. Nafsu kene, nafsu basalah nak buat maksiat misalnya, kata kau orang ataupun nafsu sukalah tak mau semaya, kita kacau lawan. Lawan nafsu kita duk tak semaya, maka kita semaya. Sabar di atas maksiat menunjukkan diri kita berasa nak minum arak, kita sabar. Kita tahan, kita diri kita berasa nak minum arak, kita tak minum arak. Masalah diri kita nak makan duit reba, kita tak makan duit reba. Ni sabar di atas maksiat. Banyak dah kan. Sebab tu orang duk kaji di hari ni, sebab apa jadi haru-haru kat mak kita. Sebab apa kita ambil duit tak ikut roh. Anak tak reti kata, bini tak reti kata, anak cucu tak reti kata. Sebab apa? Sebab kita duk ambil duit ikut roh, duk masuk dalam rumah tangga kita, sebab tu dia jadi bala tu. Ibu bapa kita faham tu. Orang lain ni dia tak kira. Mek belaka asal ke duit ya. Tak ada kira duit tu haram ke duit tu halal, tak kira. Masuk capur habis kan gerta kita. Lepas tu kan jadi selera habis.
bala duit pun payah, rezeki pun kau payah, rezeki kau payah, dengan sebab kita campur gaul habis duit haram dengan duit halal. Sebab tu dia mau tanya hamba tu, boleh ke dak makan duit ada mau kita? Duit putih boleh makan, tak boleh makan. Dah dia mau nak makan tu tak ada apa Lepas tu kalau duit tak boleh makan, duit kelai ke kecai dia lekat tekak duit tu, tak ada makan duit tu. Kalau duit kertas engkau sikit gulung-gulung mamoh-mamoh tak lekat teruk hangat. Lepas tu mamoh-mamoh telek tak apa. Kalau duit kecai tu lekat. Lepas duit boleh makan tak makan. Duit tu masalah nak makan tu boleh tapi masalah tengoklah dia mau suwi kita suruh boh butir dia. Kalau kita boh butir dia dengan yawi duit kita boh dia sungguh. Tu apa? Orang panggil riswah. Pas Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri riswah, orang yang makan riswah, semua dua-dua ni di dalam dengan Allah Ta'ala. Supaya dengan satu hadis lagi musyakalah ataupun musyabah dengan satu hadis lagi, al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang kena bunuh, semua Nabi kata di dalam dengan kau. Lepas tu tafsir hadis tu banyak lagi lah. Sebab tu nak pesan ke ibu bapa semua, kalau nak wui berkat deh, kalau kita nak wui berkat, jangan duk ambil duit tak tu lagu masuk di dalam capung harta kita. Sebab ulama katanya iza jatama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila berhimpun oleh harta yang halal dengan harta yang haram, ghullibal haram, dibenihkan hak haram. Misalnya duit cuci kita, duit halal kita 1 juta, gi campur dengan duit tak molek 100 kok masuk campur dengan harta halal, jadi haram biricing weh duit halal sat ni. Dah. Lepas tu dia mau tengano kawan doa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima mana. Sebab kita duk capur dengan benda-benda tu. Lepas tu kita sobat tak ambil belalah, kawan tak ambil. Kalau ambil pun pergi buat apa lain. Ambil tak buat makan, tak masuk dalam harta kita. Dia mau kita ambil tak boleh mata Allah. Jadi berdoa ya ni pun ambil pergi ambil pergi buat beli pamper kena buat minyak kereta ikut lah. Tak usah buat makan lah duit tu. Kalau kita nak cuma sebab tu orang tu urus dulu sebab ia berkat ibu bapa. Kenapa kata ulu ya bekat? Ya tak ambil mula lagi. Kalau benda syubhat, ya bakal tinggal terus. Tak usah kata benda haram. Benda hak syubhat tu jadi keliru di antara halal ke haram. Halal ke haram? Ya pakai utrukuhu, ya tinggal lalu dah benda tu. Sebab tu cuba kita tengok tu Yamil dulu ya berkat. Ya kata gapo ya jadi. Orang tua-tua kita dulu ya jadi. Lepas tu tua tak ada kaya mana tapi duduk seni. Tapi orang lah ni lah misalnya kerja besar, gaji banyak tapi tak seni. Sebab apa? Kita nak gaji. Sebab gapo boleh nak ajak ke ibu bapa di hari ni. Sebab dia kok mahmah tu fuak gaji 450,000, 100,000 tak ada seni weh. Kalau kita tanya sebab apa kak tak seni, sebab apa bayar tak seni, tak tahu. Jadi panas semua rumah tangga duk balah semua, anak pun tak dengar kata, bini tak dengar kata. Sebab apa? Gaji 450,000, 100,000 ada apa tapi tak seni. Kenapa? Ni kita kena fikir sebab apa duk masuk dalam rumah kita tu. Sebab tu kita kena sabarlah di atas maksiat, berasa nak buat, berasa nak makan harta nak yating. Tu ialah laka tu maksiat laka tu, harta nak yating, duit bunga. Misalnya ya ada juga kita misal ya hak ni ya timur zaman dulu lagi masa jahiliyah dulu orang panggil an-nasi. Orang panggil kita orang kaya lah kampung. Kaya lah kampung, dia mau nak minta bergetar kita wilah dia mau bergetar. Misalnya dia mau minta bergetar kita 10,000, 20,000. Mau nak bergetar duit ku boleh, mau nak bergetar tapi mau kena bayar lah. Masalah orang panggil tika bayar tu, kalau hak 10,000, 10,500. Kalau hak 10,000, 10,000 sekian 10,100 masalah. Lepas tu kita ambil daripada seorang yang berhutang tu 10,000, kita ambil 10,100. Hak 100 kok tu panggil gapo tu? Kalau misalnya dia mau ambil hutang kita 10,000, dia mau bayar kita klik 10,000 itu sama tu mau. Sebab dia mau ambil duit kita 10,000, dia bayar klik 10,000 itu sama tu mau. Tapi yang pergi bayar 10,000, 100 kau. Hak 100 kau tu nak panggil duit gapo? Duit halal ke, duit bunga ke, duit riba?
Jadi kalau tuai duit, dia tak ada kata apa mumiklah 10,000. Belah balik orang berhutang, dia bayar aku nak wilah 10,500 aku nak sagu hati dia. Tak ada akad janji dalam tika berhutang. Hak tu tak ada masalah, tu tak jadi reba. Tapi di dalam akad, mu nak berhutang duit ku boleh 10,000, 20,000. Tapi syarat tika mu bayar kena bayar lebih 10,100, 10,200. Hak tu 200 tu jadi reba. Sebab dia panggil az-ziyadah bila iwadin. Masalah kita tambah 200 tu dengan tak ada tumbuk kat mana-mana, tak ada gati kat mana-mana. Ni kena sabar kat ni, benda ni. Sabar tak maksiat dah ni. Maksiat. Lepas tu tak usah nak makan duit tu pakai tak tepi duit duit bunga ke. Lepas tu duit bunga ni dia mau tanya. Boleh makan ke tak boleh makan duit bunga? Tapi ke hak kata duit bunga boleh makan ni Allah sepik hangat. Sepik. Bah kalau ada jalan pun jadi belah nah. Kalau seolah tak orang, kalau orang kau jalan tu jalan dekat dada lah. Kalau kata duit reba ni, misalnya kita taruh di bank 100,000 ataupun 1 juta, setahun je tu baiklah duit anak lah kan. Duit anak ya ada bunga ya ya siap ning orang panggil dog biar. Ya siap dah lah tu. Kalau telefon ya ni dog biar nyakna. Kama dia duit anak ni tu baik 2 3 4 perkataan. Kata setengah daripada ulama duit tu kamu. Ni ingat mulai duit bunga ni. Di dalam hukum fiqh duit bunga hak kita dak taruh di bank 1 juta ataupun 2 juta duit bunga tu lah setahun ya duk nega pusing bank duk nega, maka ya wilah anak kita dalam 1 juta tu apa persen. Dak. Maka duit bunga tu kata ulamanya kata setengah kita saat ni jangan dak ambil. Ambil boleh ambil tu klik kamu. Satu perkataan. Perkataan yang kedua, duit bunga ni yakni kita saat ni bakar. Ni kata ulama ni. Dan perkataan yang tiga, ya rak perkataan pertama dan ya rak perkataan kedua, ia kata kalau kita kamu jadi bazir. Kalau kita bakar jadi bazir. Dia kata gini, kita ambil duit bunga saat ni tu jangan duk tinggal di bank. Kalau kita tinggal di bank, duit bunga hak kita tu, hak hasil daripada duit kita daripada buat nega, ya tu baik bunga. Nama kita taruh di bank, maka ya hantar pergi pada orang-orang selain pada agama Islam, yang pergi beli alat senjata bunuh orang Islam. Tak usah taruh situ. Duit ni kita ambil mari untuk jadi maslahah ammah. Jadi masalah, jadi masalah amal, jadi untuk kebaikan bagi orang Islam. Seperti kita buat pagar sejik, seperti kita buat jambai sejik, seperti kita buat batah lalu kok apa ni orang panggil maslahatun ammah, yakni maslahat bagi orang-orang ramai, bagi muslimin muslimat. Ini boleh ada jalan. Tapi kalau kita nak ambil boleh poket nak makan, hak ni tak ada jalan. Kalau ada pun sepik sangat. Ada tiga. Lepas tu kalau kita ambil duit reba ataupun ambil duit bunga, makan hak ni tak boleh. Kita kena sabar situ. Kemudian sabar di atas duit bunga ni, nama satunya as-sabru 'alal maksiyati, yakni kita sabar tak ambil duit reba. Kemudian kita kalau kita ambil pun, yakni kita kepada orang wak jamil sejik. Ataupun mik sana itu wak pagar masjid, wak pagar kubur, ataupun wak batah konkrit le kampung daripada duit reba untuk maslahah amal lil muslimin wal muslimat. Ini ada jalan. Lepas tu kita sabar tak ambil boleh poket, tak ambil makan. Ini satunya sabar di atas maksiat. Ana dua. Yang ketiga kecek pun sabar. As-sabru 'alal bala'i. Sabar di atas bala. Nak kecek kelima, ista'inu bis sabri. Di bawah sabar tu ada tiga. Yang pertama sabar di atas taat, yang kedua sabar di atas maksiat, yang ketiga sabar di atas bala. Nah, sabar atas bala. Mana bala? Oh, bala banyak. Kata nabinya, kurang-kurang bala tadi orang buat menyakiti pada orang Islam tu bala dah tu. Kemudian bala tu banyak. Bala masalah anak kita sakit, bala kita jatuh kerja pun nama bala dah kan. Tok ngan tak boleh kerja, duk kerja molek-molek dia mau cabut kerja, tak tahu jadi pening lah. Deh duk kerja molek-molek boleh gaji 50,000 30,000, duk kok turun ni jadi kok mana dia mau cabut kita kerja. Apabila cabut kerja saat ni pening lah kita.
Mana nak makan hari ye, mana nak sore kereta, mana nak bayar go api, mana nak bayar go air, mana nak pergi situ sini, mana anak nak ngaji. Jadi makna berkelai kabur. Lepas tu kita pun sabar mikir mari, tak ada apa mikir mari. Ni Tuhan nak uji ku dah ni, boleh ada ku silap dengan Allah Ta'ala. Kita pun sabar di atas satu bala, ataupun sabar di atas satu bala. Anak kita sakit, rumah makan di api, orang tina kita tepuh di kereta, ni bala lah kau ni, musibah, yakni bala daripada Allah, ujian daripada Allah. Kemudian di dalam 3 sabar ni, yang pertama sabar di atas taat, yang kedua sabar di atas maksiat, yang tiga sabar di atas bala. Bala hak mana lebih sekali weh? Ibu bapa yang dihormati. Bala berapa? Sabar atas taat, sabar atas maksiat, sabar di atas bala. Di antara tiga sabar ini, habsun nafsi, mempertahankan diri daripada perkara ni kita lawan. Hak mana lebih kali? Yakni sabar di atas bala. Sabar di atas bala ini pahala yang paling besar sekali daripada 3 sabar. Mana Tuhan katanya? Tuhan katanya apabila kita kena bala ke, iza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita kena bala, anak kita tepuh di kereta mati, kita kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pahala yang besar daripada 3 sabar, 2 sabar belumnya. Sabar atas taat, sabar di atas maksiat. Pahala banyak anak terhewi ni. Nabi royak darjat ya. Orang sabar atas bala, anak mati kena tepuh kereta, ataupun bini mati balik kayu tak atas kepala, ataupun rumah makan di api, dia sabar di atas bala ni, Allah Subhanahu wa taala beri ke dia 600 darajatin, yakni 900 darajat. Ingat mulai berapa? Orang yang sabar di atas bala, Allah Ta'ala ganti kepada dia ialah 900 darajat. Lepas tu 1 darjat. Ibu apa? 1 darjat ni Allah Ta'ala akan bagi dia akhirat di antara langit dengan bumi. Besar. Pahala ia tu di antara langit dengan bumi. 1 pahala tu, 1 darajat tu. Hak daripada 900 darajat, 1 darajat ia terima dengan qada. Tak apalah tu hewi anakku tepuh di kereta mati. Maka dia reda dengan qada dan qada. Maka dia terima, lepas tu dia sabar. Dah. Allah Ta'ala win 900 darajat, 1 darajat gi pukulah di antara langit bumi. 2 darajat 2 kali langit bumi. 3 darajat 3 kali langit bumi. Pas 900 ni kalau langit bumi 900 kali berapa? Langit dan bumi ini. Dah. Sabar 3 tu. Dah. Dan sembahyang menutup Allah, ya semaya tutup Allah. Faham? Ya cari Allah. Orang semaya ni orang duk cari Tuhan. Orang hak pesing tak semaya, orang dia tak cari Tuhan. Orang cari Tuhan, orang duk semaya sebab dia cari Tuhan. Mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar ni orang duk tutup ke Allah, orang duk cari Allah. Adapun kalau orang tak semaya, orang ni tak cari Tuhan. Sebab tu dia tak selamat, sebab tu dia tak berjaya, sebab tu dia tak berkah. Dengan semaya inilah dia duk cari Allah, dia duk tutup Allah, dia duk berdoa dengan Allah, dia duk minta tolong dengan Allah. Sebab dia kata, dan semaya menutup Allah akan Allah tu semaya. Menutup Allah akan semaya dengan kerana berulangnya seorang dan besarnya semaya ni pada agama. Tengok. Sebab apa dia boleh kata gitu tu? Orang yang duk semaya, orang ni seolah-olah dia duk kecek dengan Tuhan. Orang yang semaya, ibu bapa, seolah-olah dia duk munajat dengan Allah, duk bisik dengan Tuhan. Bisik tak?
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tuhan dok dengar tu, dia dok bisik dengan Tuhan tu. Sebab tu amalan semaya panggil munajat. Amalan semaya dikatakan taqarrub ila Allah, dok cari Allah, mendaping diri dengan Allah, dok berbisik dengan Allah, sebab dia dok kecek dengan Allah Taala. Di dalam semaya ni juga ada minta pertolongan, dan semaya ni juga termasuk di bawah sabar. Lepas cuba perhati ayat. Tuhan wari mula-mula ista'inu bis sabri, lepas dah tu wassalah. Bahkan as-salah ni termasuk di bawah sabar dah. Sabar ni umum. Sabar ni umum. Sabar atas taat, sabar atas maksiat, sabar di atas bala, maka termasuk di dalam mati bagi sabar ialah as-salah, ialah semaya. Lepas tu kok mana pula Tuhan ulaikan semaya? Ini nak royak kata semaya satu perkara yang amat-amat besar dan amat-amat tinggi dan amat-amat nilai di sisi Allah. Sebab tu Tuhan ulai pula wassalati. Pahala Quran. Quran dia ibarat lah ni deh. Boleh tahu benda ia ulai lik belakang tu, benda tu benda besar pada agama. Mana pada ayat satu lagi kita nak musyakalah dengan ayat satu lagi. Tuhan kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Tengok. Hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bahkan kata hafizu, hendak jagalah oleh kamu, pelihara kamu orang beriman, ala salawat, di atas segala semaya-semaya fardu. Lepas tu hakat pula lagi wassalatil wusta, dan semaya hak pertengahan. Kata setengah semaya hak tengah ni ialah kena kepada asar, kerana ia duduk di antara subuh dengan zuhur, maghrib dengan isya. Kamar dia Tuhan sebut wassalatil wusta ni. No, dia kata salatil wusta ni benda yang sangat-sangat besar pahalanya, benda yang sangat-sangat agung nilainya. Supaya juga sini Tuhan sebut ista'inu bis sabri, minta pertolongan oleh kamu dengan sabar. Lepas tu Tuhan ulai pula wassalah. Ni nak ayat kata semaya ni satu perkara kesabaran yang pahala besar sangat-sangat di sisi Allah. Sebab dia kata menuntut Allah kan dia ke semaya dengan kerana berulangnya semaya dan besarnya semaya pada agama. No, ayat tak ada dah pada agama benda besar selepas daripada menyaksi mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Patut Nabi sebut wa an tuqimas salat kan. Jibril tanya Nabi ada. Jibril tanya Nabi fa akhbirni anil Islam, sebut dan khabar dan ceritalah engkau ya Muhammad anni akan daku anil Islam, menceritalah akan daku daripada Islam ya Muhammad. Nabi pun cerita an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa an tuqimas salat. Tengok, lepas pada mengucap kalimah syahadah, lepas pada tu Nabi sebut tentang semaya. Ni nak ayat kata salah satu daripada benda yang sabar, tapi sabar yang paling tinggi, yang paling besar lagi ialah sabar di atas semaya. Ibu apa tu? Innallaha ma'as sabirin, sesungguh Allah Ta'ala kena takdir dah, ma'as sabirin, serta orang-orang yang sabar. Ya terjemah gana bahawa Allah Ta'ala itu serta segala orang banyak sabar dengan pertolongan Allah. Jadi nak royak kata Allah Ta'ala ni sentiasa duduk sekali dengan orang sabar. Pera ni ya kalau mari macam ni ya orang panggil ma'an ni ada dua. Ni mau nak surah sikit ni, belalah ibu bapa tak biasa dengar pun, tapi kita royak nak biasa dengar. Kemudian kalau ibarat le tafsir macam ni, kalau bagi orang ngaji lah ni, belalah kita tak faham pun, tapi mau nak royak biasa dengar. Innallaha ma'as sabirin. Kama dia kata Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang sabar. Kama dia ma'atika ni nama ma'iyah, apa orang panggil? Ma'iyah khasah ke ma'iyah am?
Kalau ma'iyah amah itu makna kata tak ada menggapa, tak ada besar sangat. Tapi ketika ni seolah kata pertolongan Allah Subhanahu wa taala berserta dengan orang-orang sabar. Jadi kena takdir pada tafsir ni, innallah ai inna ma'unatallahi, sesungguh pertolongan Allah, bantuan Allah, ma'as sabirin, berserta dengan orang-orang sabar. Nak royak kata orang apabila dia sabar dengan Allah di dalam masalah taat dia, di dalam masalah maksiat dia sabar, di atas bala dia sabar, maka sentiasalah pertolongan Allah Taala ada di situ. Kama dia ma'atika ni orang panggil ma'iyah khasah, yakni pertolongan yang ketentuan bagi seorang-seorang itu. Perak ni sabar banyak dah, kita nak sabarlah. Apabila kita sabar, ia berjaya. Sebab kejayaan duduk di bawah sabar. Kalau kita fikir mudah-mudahnya kita nak misalnya supaya di bawah laut, di bawah ni ada gapo bawah ni. Laut tu duduk gelombang. Gelombang. Di bawah laut ada pakaran. Di bawah laut, di dalam kepah lah apa? Ada mata pelulu, ada mata beliak. Di bawah laut. Tapi nak sampai ke patak kena sabarlah nyelai tu kan. Supaya juga orang nak dapat kejayaan, nak dapat keberkatan, nak dapat masalah keberkatan, kejayaan, nilai makna kata dia saat itu kena duduk sabar. Orang nak jaya dalam dunia kena sabar semaya. Orang nak jaya dalam dunia kena taat dan junjungkan titah Allah, baru nak jaya. Seolah kata mata perbeliak mata perluk-luk yang Allah Ta'ala nak bagi orang sabar, yakni kejayaan dianya dunia hingga sampai ke akhirat. Sebab tu kena sabar. Walaupun malah lah mana pun sabar, walaupun tak gerak lah mana pun kita sabar. Mari ngaji, oh ya tak ada rugi berapa. Oh mari ngaji, niat tu baik rumah mari tu pun pahala dah. Tiap jakah mari nak ngaji. Kalau pergi mati celah-celah jalan, dia ni fahuwa syahidun, dia mati syahid dah. Pak kita nak gapo lagi? Belalah benda ni tak nampak, kita cuba-cuba belajar fikir tu. Kalau ku mati jika ku pergi ngaji sejik jabat, tu heboh pala ku mati syahid. Sabar pergi ngaji tu pala dah, pagi boleh ngaji. Oh 2 pala. Lepas tu ngaji pula fikir aku mana nak kena ibadah. 3 pala. Dah. Tu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan kamu kata, jangan kamu duk kata bagi mereka yang dibunuh, yang dikena bunuh. Mana yang dibunuh, yakni yang dikena bunuh pada perang sabilillah itu mati. Jadi mereka yang berperang di jalan Allah, kama dia pergi mati. Kemudian apabila dia mati di jalan Allah, pada perang di jalan Allah, maknanya yakni dia berperang kerana nak meninggi agama Allah. Di mana? Fi sabilillah. Ulama mufassirun tafsirnya li'i'la'i dinillah atau li'i'la'i kalimatillah. 2 tafsir itu baik. Sebab kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, ulama tafsir orang ni tu berperang kerana nak membesarkan agama Allah, dan kerana dia nak meninggikan agama Allah, dan dia nak meninggikan kelima Allah. Munjangi duk kata ke amwat, mati mereka itu orang mati syahid. Lepas tu nak kira syahid ni lagu mana? Ya ada syahid dunia saja, ya ada syahid dunia akhirat. Ya ada syahid akhirat saja. Lagu nak ibu apa? Kama dia syahid dunia akhirat. Supaya orang ni pergi perang, supaya kita buat contoh Nabi kita perang di dalam peperangan Badar. Kama dia peperangan Badar ni orang Islam 313 orang, itu di atas perkataan yang sahih. Dan ada satu kata lagi, orang masalah sahabat-sahabat hak tu berperang kali dengan Nabi ialah 314, tu kata setengah. Orang kafir 1000 orang. Lepas tu perang tu, perang yang dulu. Perang dengan pedang, dengan kuda apa gitu ini dah perang gi gugur dalam medan perang, gi mati niat molek. Maka orang ni namanya mati syahid. Syahid dunia, syahid akhirat selalu dah.
Karena apa? Karena ia mati di jalan Allah. Zuhir tu suratan lagi pula hissiyatan, dia nampak kata mati di pandangan mata kita. Tapi Tuhan kata mung jangan duk kata orang pergi perang di jalan Allah tu mati, hakikat ia tak ada mati kali pada hakikat. Cuma kita tengok pada pandangan kita dia tu mati, tapi hakikat ia tak ada mati. Lepas tu dia bilangnya dalam fiqh tu orang mati syahid ni kan? Dia mati misalnya perang, dia pergi mati di dalam medan perang tu. Adapun kalau orang ni dia pergi perang tapi lepas dah perang dia kena tiket. Tu sakit. Lekar mana? Lepas pada perang sakit buat pada mati. Hak tu tak dinamakan syahid kata setengah ulamanya. Dah. Kamar dia Tuhan kata bal ahya, tetapi yakni bahkan mereka itu yang mati syahid ni hidup segala roh mereka yang mati syahid. Hidup di mana? Baca molek. Hidup pada dalam hawasil tubuh burung yang hijau, terbang ia burung yang hijau di dalam syurga. Ni tengok orang mati syahid deh. Mati syahid ya niat molek lah. Kalau mati syahid akhirat supaya orang mati beranak tu, orang tino mati beranak ni namanya syahid akhirat. Budak gelemah air mati, ni pun orang panggil mati syahid akhirat. Bahasa mana syahid dunia akhirat? Yakni mati dalam medan peperangan kerana nak meninggi ke agama Allah. Hak ni nama syahidun fid dunya wal akhirah. Kama dia orang mati syahid mu jangan duk sekolah. Tuhan kata mu jangan duk katalah kata mereka itu mati walaupun dia terhilang daripada mata kamu, walaupun kamu tengok dia tu kamu dalam kubur, masalah tapi dia tak ada mati tak ada mati. Tapi fak mati syahid ni dia duduk dalam hawasil. Kita tengoklah tafsir lain. Dia duduk dalam syurga. Tuhan jadi seorang mati syahid, jadi dia tu rupa burung yang hijau. Seekor burung yang hijau yang adalah ia di dalam syurga. Maka seolah ia duduk di dalam satu sarang, serupa dengan sarang dalam syurga. Tuhan buat dia tu satu sarang. Lepas tu roh-roh bagi orang mati syahid, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seekor rupanya burung yang hijau. Supaya ni lah kita nak misal ibu bapa yang dihormati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula-mula Allah Ta'ala jadi Nur Muhammadi, Nur Nabi tu di atas rupa apa? Yakni di atas rupa burung merak. Janganlah bulu dia ketika dia buka sayap dia ekor dia buka Nabi dia berasa malu. Apabila Allah Ta'ala jadi rupa atas rupa burung merak yang comel, dia malu. Maka tiltiklah peluh dia, kata setengah jadi langit jadi arah dengan sebab peluk munggah peluh bagi Nur Muhammad. Supaya ni jugalah ibu bapa orang mati syahid di atas dunia, Allah Ta'ala katanya dia tak ada mati. Zuhir ya kamu nampak dia mati, tapi hakikat dia tak mati. Allah Ta'ala jadi dia saat itu serupa dengan seekor burung yang hijau. Jadi betul ke burung yang hijau duduk di dalam serga sana, patut tu hewi dia tu serupa dengan satu sarang saat itu dilikungi ranting-ranting dia tu daripada mah dan perak sarang. Kemudian burung yang hijau yang menepati dikatakan roh bagi orang mati syahid, maka dia nak terbang pergi ke mana ya pergi terbang dalam syurga. Wasa nak pergi mana? Haitsu syaa, di mana yang dia kana, di mana yang dia nak pergi, ya pergi ikut dia kana. Tuhan wi kemewahan, Tuhan wi keperluan dan Tuhan wi kebebasan bagi roh orang mati syahid, yakni burung yang hijau yang dok terbang di dalam syurga Allah yang amat-amat luas, di mana yang dia kana. Sebab tu tak ada rugi tu orang mati syahid tu. Orang mati syahid, lepas tu darah dia tak boleh basuh, tak boleh mandikan baju dia, tak boleh basuh lagi. Hak kita tak tahu tu. Sebab tu Tuhan kata dia itu ada di dalam hawasil tubuh dia tu burung yang hijau, terbang ia di dalam syurga. Di mana tempat kehendak ki ia burung hijau, dia nak terbang pergi ke mana dia terbanglah. Lepas tu kita tu nak ambil tahpa ni, kita ni syahid tak ada, maya pun malas, dekah pun tak nak duduk tahpa kita ni. Pokok ni dia jadi burung hijau dah.
Seka burung seka orang apa? Seorang mati syahid, Tuhan jadi burung Yahya, lepas tu Tuhan wikan sari tu daripada emas, maka dia gitu di dalam syurga Allah Taala, dia puas je klik masuk di dalam sekeduk dia, di dalam sari dia. Dah, supaya juga kita nak buat misal selagi berapa. Anak-anak kita hak mati ya. Mati halus-halus. Kadang-kadang nak kita mati halus-halus lah, kita puasa tu teriak deh sebab takah hati kita. Anak kita baru 3 bulan duk hidup mari di dalam dunia celak mata 3 bulan, tiba-tiba nyogi mati. Apabila mati anak yang kecil dia panggil fuadi, dikatakan hatiku, takah hatiku, maka Tuhan hantar malaikat turun ke bumi. Hei malaikat, cuba mungkin tengok dah hamba hak aku ambil anak dia, takah hati dia, aku cabut nyawa dan aku matikan takah hati dia. Dia nak kata rana, mungkin dengar tengok. Kama dia malaikat turun mai ke bumi, tengok orang yang kena bala, kena uji masalah anak yang mati. Maka orang ini pun kata alhamdulillah, pujian-pujian itu bagi Allah. Nak buat rana Tuhan nak ambil nak benda hak dia, cuma jawi amanah kepada aku, dia nak ambil alhamdulillah wa syukrulillah. Lepas tu dia terima dengan qada dan qada Allah, dia beriman nak buat rana Tuhan sudah takdir dah. Apabila-nya dah malaikat turun mai bumi, dengar bomo dok kata dah bona, malaikat dok dengar kata orang yang anak mati kecil saat itu, dia dok kata alhamdulillah. Kama dia malaikat pun klik royak Tuhan tanya ke mana malaikat weh, hamba aku hak mati anak dia masa kecil, dia kata gapo kata? Ya kata ya Allah, dia kata jangan, dia kata alhamdulillah wa syukrulillah. Hei malaikat, membinalah bagi seorang ini baitan fil jannah, ialah satu rumah di dalam syurga yang namanya nama bagi rumah bagi orang mati anak yang kecil ni Baitul Hamdi, ialah rumah kepujian. Perak ni rumah orang mati anak yang kecil, apabila ia tak kata gitu gini, ia sobar dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan bina bagi dia satu rumah yang nama Baitul Hamdi, ialah rumah kepujian. Lepas tu budak yang kecil duduk mana dah ni? Anak kita mati halus-halus, ialah duduk di satu bukit yang ada di antara syurga. Panggil huwa, seorang budak yang mati kecil ni adalah ia fil jabal, ialah satu bukit bainal jannati wan nari, di antara syurga dengan neraka. Pasal apa dia ada cara budak ni? Siapa dia ada cara budak yang mati kecil ni yang ada di satu bukit di antara syurga dengan neraka? Yakni Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah dan pula Siti Hajar ada carakan budak-budak hak mati kecil ni. Lepas tu akhirat esok kita kelai akhirat. Misalnya kita orang malah wa amma klik akhirat esok duk balah dengan Allah Taala, Tuhan duk soal gitu soal gini. Kemudian kita saat itu orang yang muflis, orang yang bergerak tetangga amalan. Kemudian anak dia malaikat royaknya, hei gi budak gi masuk dalam syurga lah. Budak tak aku tak mau masuk dalam syurga. Kau anak mu tak mau masuk, kau tak mau masuk lagi mana ayah aku ngamuk kau tak masuk syurga. Budak halu hak mati halu tu, malaikat hamba dia halau dia masuk dalam syurga, dia tak mau masuk. Dia kata selama mana ayahku dan aku ibuku tak masuk syurga, selama itulah aku tak saya masuk syurga. Ni kelebihan ni. Ni kelebihan ni. Apa budak ni duk main gelewak pada apa syurga tu, gelewak malaikat kata masuk dalam syurga tu. Tambah ayahku tak ada ni, makku tak ada, dia serabu, malaikat serabu. Oh ya Tuhan, ya Allah, ada satu budak ya Allah tak mau masuk syurga, dia duk tunggu ayah dia dengan mak dia. Mana mak dia ayah dia? Mungkin bagi tengok duk mana. Kalau duk lain dengan kau ambil waktu baik, kerana nyanyi ke budak ni. Sebab tu orang anak mati budak-budak tak usah bahasa bimbel, cuma nyala ni kita buat wi molek sudah. Buat wi molek, jaga wi molek, sekadar mana kita boleh buat, sekadar mana kita boleh jaga amalan. Tu. Lepas tu dia kata laginya, maka burung jadi. Maka burung tu isyarat kepada roh bagi orang mati syahid. Jadi seperti baca sekat tu, maka burung cuk situ. Sama tak faham tu? Maka burung, mana burung? Yakni roh bagi seorang mati syahid tu. Jadi seperti seengkau
seekor kara bagi roh. Yang ayat kata roh bagi orang mati syahid ni di akhirat esok, walaupun learning kita duduk atas dunia, tapi roh dia tu Allah Subhanahu wa taala jadi seekor burung yang warna hijau yang duk terbang di dalam syurga, terbang gi mari di mana tempat ia kandang. Apabila dia penat, ia klik duduk di dalam sarang yang Allah Taala jadi dengan emas itu. Ada kerana hadis yang dimakan itu, walakin la tash'urun, dan tetapi kamu hai orang-orang beriman tiada ketahui hakikat barang. Mung tak tahu, mung tak reti, lagi pula mung tak faham hakikat, yakni diri perkara, kebenaran barang yang mereka itu padanya, pada yang mu tak tahu tu hakikat bagi orang mati syahid tu lagu mana terjadi bagi dia. Kaya mati tu mati dah tu, tak ada di mata kita ke lagu tu. Hai, mu duk faham tu tak kena Tuhan kata. Mu tak tahu hakikat orang mati syahid. Ya mati sungguh terpada zahir mata kaca mata lemung, tapi hakikat Allah Taala jadikan seekor burung jahijah duk terbang di dalam syurga di mana yang dia kandang. Itu hakikat, tapi mu tak khabar tu. Habis kat tu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tuhan kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Demi Allah, wa qasam tu alam tu orang panggil lamul ibtidak sebagai tauti ahli qasam. Demi Allah, sungguhnya kami hendak cuba. Baca cuba tu nak ikhtibar, nak uji. Tuhan kata kami nak uji, kami nak cuba akan kamu hei orang-orang beriman. Kami nak cuba dan kami nak ujikan kamu dengan suatu, dengan satu perkara. Uji satu perkara ni daripada ketakutan, daripada seteru. Ni satu uji Allah Taala. Jadi takut ke seteru? Wasa takut. Ni salah satu Allah Taala kalau nak uji kepada orang beriman, takut kepada Arab Quraisy nak serang mereka. Arab Quraisy nak serang mereka, nak bunuh mereka. Ini satu ujian orang-orang di zaman dulu. Kalau kita learning, kita rasa takut semua hati. Takut kepada orang nak buat kena kita, nak bunuh kita. Misalnya adalah seteru kita, tapi dia royak dah kata aku nak bunuh orang ni. Ataupun aku nak gapo, nak bunuh dia. Lah mana aku nak bunuh? Dia dah pesan dah demo tepi-tepi tu. Lepas tu kita pun jadi takut. Dok debar semua. Malam-malam bangun bunyi pang. Bunyi suara plek-plek, debar tih tah debar. Kenapa? Karena Tuhan tu dia nak ujikan kita dengan satu ketakutan daripada seteru. Ya banyak ni uji yang rasa takut. Kadang-kadang tak ada takut pun duk debar, tak ada berhenti. Hati kocok goh duk kocok. Kalau masalah, kalau debar takut seteru tu satu perkara. Lepas tu kalau ke debar tak ada menggopo, hak tu satu perkara tu. Perhati molek deh. Ibu apa? Kadang-kadang kita ada seteru. Kama dia seteru duk hantar berita mari dah kata dia nak bunuh kita. Kama dia waktu malam kita pun malam-malam tak katuk kita dapat rumah takut. Bunyi suara pelak-pelak sikit mula ke debar lalu. Cedeng dengan pisah, cedeng dengan bajak. Ke debar. Ni Allah Taala uji kita saat ni dengan seteru, takut pada seteru. Dan satu orang lagi Tuhan uji masalah ni, masa kita lah ni. Debar weh. Debar tak tahu debar buku apa. Hak ni boleh cek kata umur demo dah bagi tak molek lah tu. Ni pedoman tok guru hamba, apabila mung kedebar tak tahu takut orang pun dak. Takut kok tu kok ning pun dak, tapi debar. Duduk saja-saja petang hari tu debar dah. Tu boleh cek isyarat kata rumah mung tu ada benda pelak-pelak dah. Patut mau nak yaksa lagi. Jadi hak tu guru biasa duk ceritanya. Rumah kita ni apabila rajin masuk oleh bewok ataupun rajin masuk dalam rumah kita oleh ular,
ataupun rajin masuk rumah kita benda-benda yang bisa. Rumah tu kena beringat dah tu, penyakit nak mari dah. Heran ni ibu bapa dah. Kadang-kadang orang kita dia tak tahu tu benda tu. Ibu bapa dia tak ada bibdomi tu. Dah. Kerana kita duduk ular kapok masuk katok seko masuk hal lain pula ular sela. Kadang-kadang jewok masuk. Duk masuk benda-benda tak molek aja. Duk jadi liar hati homo tengok ke bewok liar hati. Tengok ke ular kapok liar hati. Tengok pada ular sela liar. Makna benda-benda tak molek. Kama dia apabila duk mari benda lagu ni duk tikrar, duk berulang-ulang kali, duk berulang-ulang alik. Kita kena cepat-cepat nana, yakni kena panggil orang semaya hajat. Kerana benda-benda rupa saat ni bewak, rupa ular sawa, rupa ular sela, rupa ular kapak, dia ilamat mari dah tu. Tanda apa? Dia buat rupa ya kata ular sela, ular kapak, tapi hakikat selepas sebalik daripada tu nak royak kata penyakit nak mari dah dalam rumahmu. Penyakit nak mari dah dalam rumah mung kena beringat dah. Kena panggil orang mari semaya hajat kurang-kurang 7 orang ataupun 11 orang. Ni hak tok guru kita dok cerita. Dan tok guru wib tua kepada kita, lepas tu buat kita lah ni kena jaga dah ni. Apabila benda-benda ni masuk dalam rumah kita, kita kena cepat-cepat cari orang semaya hajat daripada orang-orang yang soleh. Maya hajat rumah kita minta apa? Yakni maya hajat minta tolak bala. Tengokkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila turunkan satu bala, banyaknya bala, Nabi saat itu baca kunut nazilah, kunut nak tolakkan akan bala. Dengar tu. Lepas tu kena buat tu kalau misalnya benda tu mari tak lama mohon yang dia ni jadi kokeng duk balah sokmo ngabining duk kecek tak sedap di telinga panas kita kecek molek dah demo kecek tak molek kita kecek molek demo dengar tak molek demo kecek molek kita dengar tak molek anak-anak pun jadi panas gimana jela dah tu nyakit duk mari dah tu. Tu ni kita tak ada buat cara Islam, duk buat cara lain. Buat cara Islam panggil orang maya hajat, lepas tu bacalah doa-doa tolak bala, maya hajat tolak bala, lepas tu baca atik kulhu hadiah kepada orang tua-tua kita dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ambil air tu retak-retak dalam rumah hati ibu bapa. Nyakit nak mari dah tu. Tuhan nak uji dah tu. Tuhan nak uji kita khabar sebab kita lupa sangat tu. Lupa dalam kerja, lupa dalam rezeki, lupa dalam ibadah, lupa ingat Tuhan. Tuhan hantarkan makhluk dia royak kata nyakit mu nak mari. Mu kena beringat dah ni. Mu kena banyak ingat padaku Tuhan kata. Tapi kita apa Tuhan beri teruk nu. Gano ni jadilah ni game hospital cek darah tinggi tak ada. Game hospital cek naki manis pun tak ada. Cek tai pun tak ada. Jantung pah kok mana ni duk serabut ni? Kok mana ni duk debar ni? Lek belakang nu duk royak nu. Wal ju'i dan Allah Taala saat ni tu nak ujikan kamu hi orang beriman dan lapar kemarau. Allah Ta'ala saat ini nak uji dengan kelaparan. Lapar sebab apa? Sebab kemarah. Ni kemarah. Mau kita marah besar pun satu bala juga. Supaya kita tengoklah masa kisah Nabi Yusuf alaihissalam marah 3-4 tahun kan. Siapa makan ni tak ada, minum ni tak ada. Tapi nak lihat Nabi Yusuf ada yang makan ni ada. Pasti di depan kita ke tahun dulu 2-3-4 tahun dulu kemarah besar ke Allah, air kembalang pun habis gapo riuh hendahlah, air telaga pun tak ada, siapa mampu kereta-kereta ti sebanduk aku air kat orang kampung kan. Ni orang panggil Allah Taala nak uji kita lapar dengan sebab kemarah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat dan kekurangan daripada harta. Tu hawi dikurang buku harta. Mana buku harta? Dengan dibinasa. Mah kita dulu dokang gam mahar ke dokang kalau dokang sipulah atau apa weh 70 80 dulu. Pas lama-lama orang kita dak megah sangat dengan dokang. Tu hawi nyakit gerutu dah kan. Dulu kita kan dokang tak leh dah siapa setengah mau bisa dengar cerita tu orang tu nak jual dokang ya tu nak fot token nak minta kat 4 juta.
Dia kata aku tak ambil 4 juta, kalau 5 juta aku nak masa dokong sipu duk debem nah dulu. Harga 780 sekilo. Lepas tu orang nak mengitakat dokong dia saat itu harga 4 juta dari kebun dia. Dia tak mau jual sebab takat dia lan 3 juta, 4 juta kau tantu kau santik nah. Dia tak kawin tak mau, kalau 4 juta, kalau 5 juta boleh terbang. 5 juta boleh terbang. Noyak kata dia tu boleh pegang harga dokong dia ni. Lepas tu dia kata nak 5 juta dia nak jual. Duk malai kare Tuhan nak uji. Ni Tuhan ujikan masalah kekurangan daripada harta. Tuhan turun uji. Apabila Allah Ta'ala buat turun hujan, dia dokang jadi bana ibu apa? Dia pecah lah. Orang dokang terik molek dah. Token nak takak 4 juta. Kalau 4 juta tu tak ada apa dah. Senang beli pakkan baju, tak ada kena kerja apa dah lah tahun tu. Tapi nak buat caping Tuhan nak uji dia. Tuhan turun hujan. Apabila turun hujan ni, pecah habis orang dokang. Pecah kita tengok pagi esok dokang dia pecah habis tu wak bedil nak tapah dokang lalu dah. Wak bedil nak tapah dokang buat apa? Panggil Tuhan tu mai bedil dengan dia. Ngani buat apa? Noyak tu dia tak khabar dah. Tak khabar kata dokang tu hak pia. Pia dak wi dokang dia. Pia dak wi pandokang tu buah tu bik dokang. Dia tak khabar dah. Dia kata, "Hei Tuhan, turun mari perang dengan aku ni. Turun mari bedil dengan aku kerana boleh pecah dokang." Jadi dokang ku dah lah. Jadi dokang ku bukan dokang Tuhan, dak dokang ku. Turun mari bedil dengan aku ni. Nah, kenapa pecah dokang ku ni? Berapa bila dia duk panggil Tuhan lah tu bedil tu jadi pengah main nak megdil akal dia sendiri. Ni nak royak kata kita dak puasa kata kita ya dah ke? Bana hak kita, dokong hak kita, hakikat hak Allah Taala, rezeki hak Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Taala rezeki bagi mereka yang dia kehendak dah kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan rezeki pada siapa yang dia kehendak. Lepas tu dia wasatah dia. Bolah lama dia nak lawan kata bedil saat ni tu. Jadi pegang diri, mai makan dia sendiri. Ni nak ayat wal iazubillah ibu bapa, jangan lupa sangat kata harta tu hak siapa, yakni hak Allah. Kadang-kadang Tuhan uji kita dengan binasa harta kita. Dokang kita mampu habis, dia kita tu mampu. Tahun ni enggak apa? Masalah uji kau belah balik kau boleh tanya kau belah balik nasta. Enggak apa uji buku aibah ni lah. Aibah kang balang ni aibah besar bapak kang lepas ai amo nak tengok sendiri di pintu besar tu. Pintu besar ni sosok ni teluh ludah 10. Pas pintu baru ni dia buka berapa? Dia buka 2 mik ya. Mula-mula dia buka semik. Lepas tu buka semik 8, tak ada lagi. Buka 2 mik. Pas dia buka ai 3 hari luaknya sedekah. 3 hari ai di balang dia buka 3 hari luak sedekah. Pas tu hak nyanyuk bawah ni. Kok kawasan tanya nako, kok kawasan ni tanya nako turun mari, kok ni kok tanya nako, kok nasta, kok becah, kok ni habis. Anak dia kata ya saat ni tu taninya 1000 faham. Bawa 1000 faham duk nanti duk belajar bunga dah dia kawan. Tiba-tibanya mampu tadi ai. Murih lalunya buka tak ada gamu ai kalau ka gitu gini deh. Ini Allah Taala uji dengan nak mengurangkan daripada harta-harta kamu. Dengan sebab buku air banyak dah. Kalau tak lepas bedah kalau fah kat bawah ni bawah tu ubih kat jalan ni. Pak kalau sana dah dia tulis situ kalau kita nak tah perut ya tu. Ya ada apa ada tie ya satu dia tulis nengrai jisip met air mit di bawah naik sampai atas jangan lebih daripada 120 met. Kalau air nak sampai 120 met dia kena lepas dah. Air duk lipah tu sana dah, lipah lakah dah. Kalau duk kacip gigi dia kerang nak buat tak agak dah. Lepas tu baru ni uji fok kat bawah air banyak dah dia mampu dah. Tuhan mengurang masalah harta-harta kamu. Nak nampak contoh tu. Lepas tu laginya dan mengurang daripada harta dengan binasa dan kekurangan manusia dengan mati. Kurang manusia dengan sebab mati. Mana COVID corona matinya ana.
Kawasan nung kok berjuruk nung mati ramai. Paham kita pun ada hak mati baru ni. Paham Mekah pun ada mati, Malaysia pun ada dengan sebab buku penyakit. Tuhan mengurang manusia dengan sebab kematian dan kena bunuh, banyak kena bunuh sebab perang. Mana Suria? Suria perang dulu orang di Syria nyakna ibu apa? Syria dulu bersama duduk sana Syam 25 juta. Berapa cangwak orang Syria? 14 cangwak. 14 muhafazatan, 14 cangwak daripada Syria. Mana tamanya Dimash dan pula Derzog, daripada Qamishli, daripada Lazqiyah, daripada mana Hamus dah, daripada Qamishli kok nulah. Ni orang panggil cangwak-cangwak Syria, orang lebih kurang 25 juta. Lepas tu sebab perang saing mau kelihak kesuk tu ya tahu hari tu nak masuk periksa, baru nak masuk periksa le sekolah tu nak buat kosak dah dah. ABC turun tak sampai sekolah tu dah. ABC turun tak sampai sekolah tu. Merah habis ustaz pernah tak merah habis? Bom merah pakai berhenti periksa dah hari ni, nanti periksa semula. Boleh dok buat kosak tu ABC turun. Saya habis ustaz pun raih habis budak-budak berhenti periksa hari tu. Lepas tu lah ni rakyat dah nyakna hak mati tu mati lagi. Lepas tu nah hak lari tubik luar negara lah ni rakyat ada lain lagi 15 juta ya. Lepas tu Suria ni mati buku sejuk pun ramai. Sejuk tak sejuk tahu anak ibu bapak ya Suria ni ya turun hebat. Kalau kita duduk sana ya orang panggil bawah bulan 10 11 tu kita kena sipir dah kain baju. Kain baju hak musim sejuk kena buat tubik, baju hak musim panas kena ambil taruh. Bulan 10 bulan 11. Kerana bulan 11 ni ya angin sejuk belah balik orang panggil belah balik tu daripada pasir duk mari. Lepas tu bulan 11 tu yang mula tindih dah. Tindih hujan pun duk turun dah, angin pun duk mari putar, sejuk pun duk mari dah. Kau mari. Ba bulan 12 hujan turun rek depan hujan bah kita ni. Rek salji pun turun, himak pun duk turun dah. Ba bulan 1 tu dia turun banyaklah, turun banyak. Lepas tu orang panggil udara ya titluk berapa? Orang panggil bawah pada kosong, kalau le bandar orang panggil titluk ataupun orang panggil nakis 5. Kalau luar bandar 8 10. Orang panggil titluk bawah pada kosong tu 1 2 3 4 5, kalau le luar sampai 8. Lepas tu orang Suria tak mati gua ana. Mati buku sejuk banyak mana baru ni. Dengan sebab orang panggil perang dan makin ni tak ada. Masa modok dulu ayah seekor 125 lira, kalau mak kita duduk dalam 100 kau. Kamar dulu gas saat ni 300, dalam ni 3000 setegi. Nah, tinggi hak besar tu dulu 300 pun kita, lah ni 3000. Nah, dulu ayah 120 kau. Lah ni jadi 1200 ayah seekor. Telah suti 35 kau. Mana duduk gua orang? Ni nak jatuh uji ya Pak Demo sebab pak kita ni seni banyak ibu bapa. Kita kena bersyukur sangat-sangat dah ni tempat kita ni. Sungguh susah, tapi susah duk tapai-tapai lagi dengan doa-doa ulama tu tak jadi teruk sangat. Dah. Dah. Lepas tu laginya dan kesakitan sebab sakit mati seperti taun, pecah belah, nyakit corona, covid ni, dan kekurangan buah-buahan sebab kurang buah dengan kena penyakit sebab kena penyakit. Maka kami hendak lihat adakah kamu sabar atau tiada. Tuhan kata aku nak tengok buat kamu tu sabar ke tak sabar. Aku kurang buah dengan sebab kena penyakit pandia mampu pandaka mampu dan getah saat itu yang makan kelarah macam-macam lah kita kata. Wa basyiris sabirin, dan hendak mempersabar. Wa basyiris sabirin, dan persuka olehmu ya Muhammad akan segala orang yang banyak sabar atas bala itu. Meroyak berita kesuka di atas orang yang banyak sabar di atas bala. Meroyak berita gembira dengan syurga, yakni dengan dapat syurga. Dapat syurga lepas daripada neraka. Dia lepas daripada neraka sekat tu dulu. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekat tu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka 19. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
wa huwas samiul alim. Ni orang panggil doa yang Nabi hajar kepada kita. Banyak ke doa ni ada lakon ni, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Golek ke ulama masuklah wirid-wirid mereka. Cuba kita tengok ibu apa. Di dalam wirid Hizbun Nawawi ada sebut ni doa ni. Doa Nabi kata, bismillah dengan nama Allah allazi la yadurru ma'asmi syai', tidak mendarat serta nama Allah ni oleh sesuatu fil ardi wala fis sama, di dalam bumi dan langit tak ada boleh buat mendarat. Wa huwas samiul alim. Doa hak Nabi royak ni ada sebut dalam Hizbun Nawawi, ada sebut dalam Hizbun Nasri, ada sebut doa ni dalam Hizbul Bahri. Ni banyak ulama-ulama kutip doa ni gibuh di dalam wirid demo masing-masing. Sebab doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai' ini orang panggil doa untuk nak bertawar racun. Tapi nak buat amal semua lah. Buat amal semua. Belum nak makan nasi, belum nak minum pun baca doa ni. InsyaAllah Tuhan babahkan kita daripada racun. Karena Nabi SAW ada satu perempuan daripada Yahudi, dia buh racun kepada Nabi. Maka Jibril ayat ya Rasulullah, ya Muhammad, ada perempuan buh racun kepadamu tu. Racun dalam makan ni tu Nabi tahu dah, tapi Nabi makan tak ada jadi kena. Tapi sahabat pergi makan mutah tubik darah. Karena Nabi ada cara dia, Nabi ada baca. Sahabat saat itu makan mutah tubik darah, Nabi ya nah kenapa? Karena Jibril tok guru dia ada hajar dia semua. Lepas tu kita kalau tak sewi kena racun, baca ni semua. Payah benda ni oleh ke nak jadinya, dia nak jadi ke mana? Dia nak jadi pihak kita gaduh taknya baca. Dia ada gaduh-gaduh tak baca. Lepas tu kalau kita kata ni sebuah Malaysia yang banyak sangat racun. Tempat teh kita pun ada racun. Nah, racun pun ada tempat teh kita. Kamar di benda-benda racun ni oleh kita makan ni, oleh kita nak terlupa ni baca doa bismillah. Lepas tu setengah ulama dan tuk katanya kita baca belum pada kita nak makan nak minum, wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Baca doa ni, baca ayat ni, lepas tu baca tanjuhnya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai' wa huwas samiul alim. Ini orang panggil doa kalau kita baca belum makan belum minum, insya-Allah dengan berkatkan ayat ini, berkatkan doa ini, Tuhan babahkan kita daripada racun. Lepas tu setengah sebut Nabi lagi di dalam hadis dia, kalau siapa dia makan wah tamak ajwah ragan. Ajwah panjang besar ni. Kita pergi Madinah ke, supaya rata ta'al. Dia kata, syuf je lah. Ya Allah, ya syabab, ya tulabul mu'tamirin, ya jama'atul mu'tamirin, ta'alau, mari kau ni. Tengok wah tamak molek-molek ni. Ada ajwah, ada tu, ada ni. Nah, kita tu jual hawi dia. Boleh kita banyak kilo ke aku ni. Kemudian orang tamat ajwa yang panjang ni, maka harganya 300 riyal, 400 riyal. Nabi kata di dalam hadis sahih Bukhari, barang siapa yang beramal tamat ajwa 7 biji sepagi, orang ni Allah Ta'ala takwi kena racun. Walaupun dia mau buh racun, dia tak kena racun dengan sebab berkat tamat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya juga kalau kita rajinkan wa amal doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai' wa huwas samiul alim, Allah Subhanahu wa taala takwi kena racun. Sebab tu Yahudi tanya Umar Ibn Khattab, "Hei Umar, mung dak buat amal ke apa? Aku dak beracun kamu tuan banyak kali sangat dah dalam makan ni minum ni. Tapi ku tengok mu tak rubah sekali habuk. Tengok mu saat ni tu tak ada pernah kena racun. Mu dak buat amal ke apa Umar?" Umar katanya, "Hei Yahudi, aku tak ada buat amal ke apa, tapi setiap kali aku nak minum dan aku nak makan, aku baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad." Tiap-tiap kali aku nak minum makan, aku baca selawat tan Nabi. Dengan sebab ni racun tak makan aku, sebab ni racun tak apa, tak kena aku. Faham ni? Tubuh Nabi, jasad Nabi, juzuk Nabi, api nak kata ana haramun alaih, aku terharat di atas juzuk Muhammad. Darah Nabi, juzuk Nabi tak dimakan oleh api neraka. Lepas tu selawat atas Nabi, racun biasa, api neraka tak makan. Tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat mumik darah ni pergi curah dah, Nabi sudah pakai apa sudah hijamah. Nabi kata, "Hei sahabat, mau ambil darah ni pergi tahu sebelah sana, pergi kubur sana, tahu sana." Sahabat pun ambil pergi sana, bikin lagi. Ni darah Nabi, Nabi royak dah. Siapa dia juzuk Nabi saat ni tu ada di tubuh badan dia, juzuk Nabi tak dimakankan api neraka. Belah aku nak minum.
Yang minum darah Nabi. Nabi tahu dah dengan mukjizat dia. Apabila sahabat ni klik mari, Nabi tanya, "Ya sahabi, hei sahabatku, darahku mungkin tak mana saat ni? Darahku mungkin curah di mana saat ni?" Sahabat kata, "Ya Rasulullah, amma taruhkan darah Rasulullah tempat yang paling selamat, tempat paling terjaga." Rasulullah tak taruh di mana? Ya tak, amma taruh di dalam perut amma ya Rasulullah. Gana boleh mewaklah tu? Mewaklah ni ya Rasulullah, kerana amma tahu juzuk Rasulullah, daripada rambut Rasulullah, daripada apa saja api neraka terhalang makannya. Sebab tu amma nak makan darah Rasulullah. Tak sewi api neraka makan tu hamba. Lepas tu orang selawat atas Nabi, api neraka tak makan. Orang selawat atas Nabi, racun tak makan. Tapi wa amal semua belum nak makan pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Wa amal semua. Jangan wa mati kokoh cungat lah ibu apa. Tak jadi ya tak jadi. Amalan ni amal dak oyak semua dah. Nak jadi kena istiqamah. Kurang-kurang 40 hari. Lepas 40 hari bija bisa pas tahun. Pas tahun 2 tahun 3 tahun. Lepas tu orang buat amal 10 tahun tu hewi benda dia, benda dia tak suka-suka. Ni dalam amal tu rumah besar-besar. Mu buat amal dulu hai fikri. Mu buat amal dalam setahun, mu rasa dah pelik. Mu rasa dah kemanisan, mu rasa lah di dalam amalan. Tapi apabila kamu dan engkau wa amalan ni, amalan apa saja, wi cukup 10 tahun, Tuhan akan bagi kepadamu barang yang kamu tidak sila dan tak ada tergambar, tak seka di otak kepala kamu. Tapi kena semua. Kalau wirid Yasin, Yasin semua. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau waqiah pun waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiban khafidatur rafi'an idza rujjatil ardu rajja. Semua hari-hari letih ke, penat ke, dia tak ada ke, malah tak malah, buat semua. InsyaAllah berkat. InsyaAllah jadi. Nah semua. Sebab tu mau boleh royak laki buat apa pada mau tanya bapa dia buat amal gapo boleh jadi terlalu. Nak buat amal gapo jadi terlalu. Pas kita royak dia, buat amal pertama sekali hati. Kena duduk dengan Allah. Dalam buat amal, kalau ayat Quran kita buat amal tak ingat Tuhan, mana Tuhan dia? Allah. Kalau kita zikir tak ingat ke Allah, kalau kita baca ayat kursi tak ingat ke Allah, kalau kita baca wa may yattaqillah tak ingat ke Allah, baca saja tak ada power. Semua amalan tu kena ingat kepada Allah, ya baru jadi. Lepas tu dia mau tanya wa amal kena. Amal boleh royak ibu bapa. Amal start wa amal ni terima kau tu terima kau mulah abasing kita dalam ni, kau mulah betul amal lah. Kau mulah dalam mau budak-budak dia mau 14 lagi. Amal dah turun sama 10 tahun. Duk laki tu tak bisa tinggal. Duk dengan Tok Guru ni 10 tahun, kita mau 14 ni kita budak lagi masa tu. Duk laki Tok Guru. Tok Guru tak ada nak maya, kita duk tunggu Tok Guru dah. Kita taat Tok Guru, patuh Tok Guru. Nah, sebab tu orang mulia di atas muka bumi 2 orang, ibu bapa dengan Tok Guru. Kalau orang ni rapik dengan 2 orang ni, tak 2 orang ni berasa hati, orang ni jaya atas dunia dan akhirat. Faham dengan Tok Guru 10 tahun. Tok Guru tak ada nak semaya mu'ah. Nah, kita duk laki ya lah bila-bila duk ngapa mata, ngapa alfiyah, ngapa mata jemiyah. Nah, ni bukan nak royak kata kita tu rajin nak royak pada adik-adik Kamadian ni. Kalau nak wi berkat turutlah Tok Guru. Nak wi berkat ikutlah cara Tok Guru. Insya-Allah kita berkat. Nah, duk laki ya patut satu hari mau terima dia tabo, amo nak terima tu wali. Beli tu wali 25 kok kedai datuk tu. Datuk Kelang tu lah, beli kedai tu 25 kok. Gi dalam duk baca solawat tawai ali, duk baca masuk terima dia. Baca ya temu baca hak ni dah, ya temu baca awal ni hak panjang ni, hak yang panjang yang kedua ni. Lepas tu nak royaknya mbung baca ni, baca ikhlas dengan Allah Taala, membaca pagi sekali, malam sekali, pagi sekali, malam. Amo terima amo 14 lagi pada bawa mari ni kat 2-30 tahun dah. Dekat-dekat dengan 30 tahun dah duk bawa main daripada umur 14 sampai lah ni kat 30 tahun dah duk bawa selawat tawai ali, duk bawa tu sikit, tu buat tu ni sikit. Apa tu wiri Imam Nawawi kita terima, kita kubur Imam Nawawi sendiri.
Ini mana? Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi. Ini kita timanya 10 tahun lebih dah. Masa duduk Suria lagi. Amo timo wirid ni daripada Dr. Muhammad Taufik Said Ramadan Buti bagi 27 Ramadan fa amo sebelah orang daripada pelajar. Pas dah timo kita pergi di kubur tuai selalu di apa? Di kampung Nawa sana. Dikata Al-Imam Nawawi dikatakan reda bagi Imam Syafi'i. Pergi kubur dia halu dah. Pas kubur Imam Syafi'i naik, kubur Imam Nawawi pelik tak pelik? Tah patai ni kubur ya ni tak ada, kita biasa kecek dengan Arab. Tah kubur Imam Nawawi. Kemudian di dalam kubur Imam Nawawi tu belum dia nak mati besar dak pos saudara ya Nawawi tak ada bini supaya ngata Syekh Daud kita. Ulama Arab tak bini ialah kena pada Al-Imam Nawawi tuai kita azkar ataupun tuai kita Riyadhus Salihin. Dan pula orang Arab, ulama Arab tak bini ialah Imam Nawawi. Ulama Taning kita tak bini ialah Syekh Daud. Kerana tak ada dengan karengi dengan dok ciptakan kitab-kitab. Kemudian Imam Nawawi ni cara yang pelik. Atas kubur dia tu dia besar dia kata jangan buat kubur atas kuburku, dia besar kepada mak saudara dia. Mu jangan buat kubur atas kuburku nah. Lepas tu mak dara kawan pak daranya pergi buat kubur juga. Dia relak Arab ni, dia buat kubur, dia buat kubur atas dia tudung dengan kain hijau. Pati yang lari dah tak buat. Popak dara ya buat, mak dara ya pakat buat kubur tak kubur, utuh kubur tu. Utuh. Dah. Pas tu jangan gitu muh kan wak? Gitu muh di atas kubur Imam Nawawi satu pokok kayu dah jadi pak gitu besar. Pas tu mau jumpa dengan Arab ketika pergi baca wirid Imam Nawawi tu, dia kata mana? Dia kata ya akhi, hi akhi. Anta ta'lam, anta tahu dak? Hazihi syajarah muntahu dah anta ta'lam anta ta'rif hazihi syajarah mungkena dah ini pokok kayu. Wallah la adri, aku tak tahu ya akhi. Pasal kata muntahu dah nama gapo pokok kayu ni, yang nama kata syajaratul butun. Dia kata syajarah al-butun, dia kata la tambut, tidak tumbuh pokok kayu ni illa fi hazih, malaikan pada sini, malaikan pada bumi ni. La tambut illa fil ardi, tidak tumbuh malaikan pada bumi ni saja. Patut ibarat Espanya kita pergi dengan baboli bangun gai pada masa tahun tu di Syam, di Damaskus ataupun Damsyik. Bahaya gigi ziarah lah kubur Imam Nawawi, ziarah kubur Nawawi, dia jadi cabai pak gitu tang kayu atas dah. Cabai pak gitu tu isyarat ke apa? Babak Espanya klik ayat atas, inilah mu nak tahu. Ilmu bagi Imam Nawawi dia akan rata semua dunia 40 sukai pak tape. Kerana pangkayu yang tumbuh di atas kubur Imam Nawawi yang nama pangkayu al-butun, maka dengan sebab pangkayu al-butun ini isyarat cabai pak ni nak royak kata ilmu Imam An-Nawawi Syarafuddin ini orang panggil ya rata gi seluruh dunia pak tape ataupun pak bucu 40 sukai. Arab kata dia la tambut illa fi hazil ardi, tak tumbuh pokok kayu malaikat di sini. Pokok kita dulu masa duk Syam dulu gigaji mik kayu yo tu. Gaji kai pakai ki Arab takwi. Pok kita dok gaji mek buat wasbah ke apa ni, klik rumah patu habuk yo tu laik tak laik masuk le kulit kalau kita klik buat dah gaji tu. Nan orang kata keberkatannya sebab itulah negara amal semua deh ibu bapa. Patu selaginya dan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka. Khas tengok daripada riwayat tu abu'u bi ni'matika, sini tak ada abu'u laka ni. Abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi nafsi bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Khaniya nama gawa ni dinamakan Sayyidul Istighfar, dinamakan gawa Sayyidul Istighfar, yakni pimpinan ataupun penghulu bagi istighfar tua yaduk sini. Astaghfirullahal azim bukan tuk ngulu. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu bukan tuk ngulu bagi istighfar. Tuk ngulu yaduk sini.
Sebab tu Nabi kata siapa dia baca pagi dan petang, kalau dia baca pagi pergi mati waktu pagi, orang ni dibagikan syurga Allah. Kalau dia baca waktu petang pergi mati malam tu, maka orang ini Allah Taala ampun dosa, dan apabila Tuhan ampun dosa, Allah Taala masukkan dia dalam syurga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, sebab kita mengaku 7-8 kali sini ni. Sebab tu ya besar, sebab tu ya panggil Tok Ngulu Sayyidul Istighfar. Sebab kita mengaku pertamanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Satu, kita mengaku kita lemah. Wa ana abduka, 2 kali kita mengaku dengan Tuhan. Lagi pula wa ana ala ahdika, aku di atas perjanjian engkau, 3 kali. Mastata'tu, aku saat ni tu tak ada kuasa apa ya Allah. Lagi pula aku minta pelindung daripada kejahatanku ya Allah. Kita tak ada boleh buat apa. Abu ubi nikmatika, aku mengaku nikmat engkau bukan nikmat aku ya Allah. Semua nikmat ada pada kau ya Allah, beri pada aku. Wa abu ulaka bi zambi, aku mengaku dengan dosaku ya Allah. 5 ni dah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Askat tu dulu, kami kata wallahu a'lam. Ni sikit dah insya-Allah. Panjang weh. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia katanya maka 2 takluk itu ialah satu takluk suluhi qadim, yakni patut ataupun padang sedia kala bagi mengada Tuhan dengan kudrat, yakni Tuhan yang bersepakai dengan sifat kudrat akan tiap-tiap mungkin. Allah Ta'ala kuasa nak mengadakan mungkin. Muka 17 bawah su. Dengan sifat kudrat akan tiap-tiap mungkin pada masa imkan, masa termungkin, masa terharu, yakni pada masa dia Allah, ya Tuhan ni buat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Allah Ta'ala menjadi mengada menimbul akan nur Nabi Muhammad, masa itu dikatakan masa imkan. Apa? Masa boleh jadi Allah Ta'ala nak mengadakan mungkin tu, tak ada masalah. Itu orang panggil termungkin bagi Allah, terharu bagi Allah. Hingga sentiasa lah Allah Ta'ala nak buat mungkin, tak saya buat itu, orang panggil perkara yang haru bagi Allah. Maka ining takluk suluhi qadim ni meratai ia Allah. Ia takluk suluhi qadim ni akan sekalian mungkin. Nak ayat kata takluk suluhi qadim ni dapat meratai dan dapat mengumumnya akan semua mungkin. Mungkin mana hak ada tak ada, hak ada sekarang tak ada lagi kadate. Maka makna dengan takluk suluhi qadim patut dan padan dan layak dan meratai semua daripada mungkin. Cumanya Tuhan nak buat tak saya buat. Tapi dengan takluk khija dagangi bagi kudrat, yakni orang panggil patut dan padan semua daripada benda mungkin, sama ada sama ada tak ada. Makna kata dia patut belaka nak menjadi tak saya menjadi. Kata macam itu dia meratai akan segala mungkin dengan jalan patut dan padan itu, dengan jalan patut. Misalnya kita kata kita learning tak ada anak, kama dia patut dah bagi tak ada anak. Jawab kata patut dan padan dengan takluk kudrat sulihul qadim. Dengan takluk sulihul qadim Allah patut nak menjadikan anak bagi kita. Walaupun benda ni tak berlaku lagi, walaupun benda ni tak timbul lagi, tapi kalau kita kira dengan takluk sulihul qadim, maka patut dan layaklah dia nak buatkan anak kita. Misalnya kita ni satu hari ni kita ni tak ada bini lagi. Tak ada bini lagi, patut dan padan ke tak Tuhan nak jadikan isteri bagi. Jawab kata patut dan padan. Walaupun benda tu tak ada bagi kita lagi, tapi patut dan layak bagi kita, bagi Allah Ta'ala. Dan jika mengada ni royah pada kata takluk tu meratai akan mungkin sekalian mungkin. Dah sekian mungkin patut pada sama ada hak ada ataupun hak tak ada lagi, patut dan pada bagi takluk kudrat, kerja kudrat. Dan jika mengada ia Tuhan
akan setengah-tengah jua sekali pun, walaupun setengah Tuhan tu jadi dan setengah lagi Tuhan tak jadi. Tapi kalau kita iktibar kepada takluk yang asal, makna kata patutlah pada Allah Ta'ala nak buat benda yang ada ataupun benda yang tak ada lagi, makna kata patut. Supaya duit kita misal tu lah, duit kita ada 1 juta, nak beli barang 1,000 patut. Kalau tak saya beli pun patut. Patut barang 10,000 patut kita nak beli. Kalau tak beli pun patut. Supaya juga takluk kudrat bagi Allah. Ya buat dah patut bagi dia, ya tak buat lagi patut. Sama ada benda ya tak buat lagi, tapi khijaan kudrat itu sudah patutnya bagi benda-benda mungkin. Sama. Kedua takluk kudrat, takluk tanjizi hadis. Dengan molek tu ibu bapa tu, yang pertama takluk kita royak dah, satu perkara, satu khija'ah, satu dagangi, tugasnya bagi sifat kudrat Allah. Kemudian tugasnya sifat kudrat Allah yang pertama, nama tugasnya dia tu takluk suluhi qadim, patut dan layak bagi Allah nak buatkan mungkin. Sama ada buat dah, sama tak ada buat, patut berlaku bagi Allah. Kedua daripada takluk kudrat, takluk tanjiziyun hadis, yakni tugasnya kudrat duk bergantung bertamak nak mempeluluh akan perkara baru. Mana tengok, yakni menganaki musannif dengan takluk tanjizi hadis ni berlaku. Mana berlaku sungguh atau lulus yang baru. Mana berlaku benda baru, luluh benda baru. Iaitu gapo takluk tanjizi hadis ni, baru mengada sunguti atau meniada akan mungkin kemudian daripada sudah ia mungkin ayat tu hari mengadakan dia akan mungkin. Lagu mana weh? Takluk tanjizi. Ni po telefon mau nak misal. Ni orang panggil khija'ah siapa ni? Khija'ah kudrat Allah. Tapi hak nampak timbul di mata kita boleh duk tengok ni, nama takluk gawa ni nama takluk tanjizi hadis. Kerana dengan sebab takluk sifat kudrat yang ada di Allah, dia duk gantung dengan benda ni, dia duk tamak ke benda nak peluluh, nak menjadikan telefon ni. Maka apabila telefon ni jadi sungguh, lulus sungguh, maka ketika ni namanya takluk tanjizi hadis, yakni tugasnya kudrat yang ada di Allah mempeluluh telefon ni orang panggil sunguti. Pas telefon ni baru ke tak baru? Jawab kata baru hadisun dah. Sebab baru timbul. Lepas tu duk bahas tentang takluk tu baru ke tak baru. Tu duk bahas khilaf podah ulama weh. Takluk tanjizi tu baru ke tak baru? Diri takluk tu baru ke tak baru? Adapun benda ni cerak baru, pala pika ni baru ni, gelas ni baru ni. Sebab sifat kudrat dikatakan takluk tanjizi yang mempeluluh gelas, mempeluluh jebur, mempeluluhkan telefon, peluluh kita, namanya khija kudrat tika ni tanjizi. Apa tanjizi? Bahasa Melayu mempeluluh akan perkara mungkin nak ada. Maka apabila ada nama khija kudrat ni, nama tanjizi hadis, mempeluluh yang bahasa baru, peluluh benda baru. Ni benda baru ni sebab dulu ada, lepas dah tu dia nak tak ada dah ni, kita pergi kata-kata tu kamu dia tak ada, orang panggil baru. Sebab apa? Baru timur, dulu tak ada, lepas tu pergi timur. Kemudian tugasnya mempeluluh benda ni, orang panggil satu tugasnya, satu dagangi, satu tamat sifat kudrat yang ada di Allah duk nak menjadi, dia jadi sungguh, orang panggil takluk tanjizi hadis. Maka diri benda ada ni namanya makhluk, namanya hadis. Diri kita nama hadis, tapi takluk kudrat tu hadis ke qadim. Tuduk khilaf di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Asy'ariyah tu takluk saat itu qadim. Sebab apa? Sebab sifat kudrat yang ada di Allah Ta'ala qadim. Maka kudrat tu dikata qadim sebab ada di zat Allah. Lepas tu takluk kudrat pada benda bang qadim juga. Tapi kata Maturidi kata baru, sebab dia duk gantung dengan benda baru, nak buat benda baru, dia baru. Tu dia. Dan yang 8 takluk dengan tafsir itu bahawa ditambahkan takluk qabdah pula. Apa qabdah? Baca qabdah tu, bukan qabadah, qabdah. Dah pula, yakni genggaman begini aturannya.
Nak royak kata takluk di dalam kudrat iradat takluk poin hak besar-besar. Kudrat khija dia supaya dia mata tugas saya tu email ni gapo tugas besar-besar. Nikah orang. Lepas tu pergi di majlis prakcung majlis tu tugas saya tu email besar. Kecek takluk bahasa Arab. Bahasa Melayu kita tugas saya. Tugas saya ataupun daging ni ataupun kerja buat dia tu gapo. Tu email ni tugas saya besar-besar apa weh? Jadi tu email masjid, lepas tu nikah orang, lepas tu pergi prakcung di majlis. Tu tugas saya. Takluk dia. Takluk tu email duk gatang apa? Memang jadi tu email jemaah, tak mai kok mana tu email rotik ni tak mari mai jemaah ni. Pas nak ajak orang kampung gua nak ajak di kampung tu email tak mari jemaah. Dah. Pagi salah kita kata tu email salah lagi nya kerja. Apabila nak menikah tak lagi lah tu email tu bila kena ada lah. Tak ada tu bila dia mau tanya tu bila kat mana ni nanti baca ketebah ni. Deh. Tu tugas saya tu email. Lepas tu tugas saya kudrat Allah Ta'ala. Zat Allah suku, kudrat suku. Kama dia apabila sifat kudrat ada di zat, maka dia perlu, dia duk tutup nak satu khijat dia, yakni nak mengada mungkin. Nak mengada mungkin tu orang panggil ta'alluqun. Kalau yang lebih masalah ada sifat kudrat di zat Allah tu nama ta'alluq, nama khijat kudrat. Kama dia khijat kudrat besar-besarnya ta'alluq suluhi qadim, yakni patut dan pada. Sama ada Tuhan buat dah ataupun tak ada buat lagi benda mungkin, nama juga ta'alluq, gantungnya yang patut dan pada suluhi qadim. Adapun ta'alluq hak buat wi jadi wi timbul seperti langit dan bumi, bintang, matahari, hak ni namanya pelulusan. Ta'alluq khijah kudrat nak peluluh benda baru. Dan takluk selagi panggil takluk qabdah, yakni semua perkara ni di dalam gengam Allah Ta'ala, dalam retah Allah Ta'ala. Walaupun bulu satu bulu tak lepas daripada qabdah Allah. Dia mau kata ada satu bulu saat ni duk terbang di tengah udara, lepas pada Allah Ta'ala? Tak lepas. Hak tu apa? Bulu duk terbang di tengah darat, udara gilik jatuh hadak naik gin naik, hadak hulu hilir. Lepas tu dia mata bulu ni lepas pada Allah. Tak lepas. Semua itu dalam qabdah Allah, di dalam gengam Allah. Supaya kita atas lagu ni. Dia mau kata kapun ni duk dalam gengam dia weh. Dalam gengam siapa? Dia mau tak letuk meni tu. Budak dia belakang dalam gengam, le retah dia tak lepas pada dia. Supaya juga Allah Ta'ala dunia sebutir, langit bumi ni dalam retah siapa? Dalam gengam siapa? Di dalam cara siapa? Dalam cara Allah. Tak lepas walaupun sepucu, walaupun di mana angin ke, satu bulu ke, satu rambut ke, kata lepas daripada Allah. Tak lepas sebab gengam Allah ni pada semuanya, takluk ya pada semuanya, khijah pada semua, dengan sebab Allah Ta'ala ada kudrat. Supaya tak nebel tok meneh itulah. Dalam gengam tok meneh tu, kalau dah jabat mata lagi gengam siapa? Kira ambil sendirilah. Lagi gengam siapa? Budak dia hak ya laka. Walaupun tak ada sungguh lah tu, tapi cara kecek tu, tapi tu sungguh lagi ngeme tu sungguh. Lepas ke daripada tu tak lepas. Satu takluk sulhi qadim seperti yang dulu juga sekatu duka mari kata wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung mula pula dah.